Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang berhormat, Rekanda saya Datuk Abdul Syukur, Ketua UMNO Bahagian Selayang, merangkap Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, Rekanda saya yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir Ibrahim, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Selayang, sahabat saya juga Rekanda saya yang berbahagia Tuan Hasnal Marikan, naib Ketua UMNO Bahagian Selayang, juga ada yang berbahagia Puan Reni Wahyu Ishak, Ketua Wanita UMNO Bahagian Selayang, Ketua Pemuda ada, Ketua Puteri Setiausaha UMNO Bahagian, AJK UMNO Bahagian Selayang, AJK sayap-sayap wanita, pemuda, puteri, dan tak dilupakan kepada penganjur program pada malam ini, iaitu Biro Agama UMNO Bahagian Selayang, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam yang berbahagia ini dalam bulan Muharram, bulan yang cukup mulia, bulan yang dituntut di awalnya untuk kita beramal, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sunnah-sunnah yang besar, kita dituntut berpuasa pada hari Ashura dan juga Tasu'a, hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 awal Muharram, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memerintah agar seluruh kaum muslimin melaksanakan ibadat puasa pada hari yang ke-10. Namun kata sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sebelum daripada kewafatan Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, mereka mendapati bahawasanya orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari yang ke-10. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keinginan dan hasrat untuk berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10 tahun yang akan datang. Namun ketentuan dan ketetapan Allah mendahului segala-galanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka sunnah tersebut baginda telah ikrarkan, baginda telah tentukan berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10, walaupun baginda tidak sempat untuk melaksanakan perkara tersebut. Maka ini antara amalan-amalan yang besar di dalam bulan Muharram. Dan di sana juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dibahaskan oleh ahli ilmu, para ulama sejarah, ulama tafsir yang menjelaskan tentang peristiwa hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kekeliruan yang berlaku sebenarnya dalam isu hijrah ini, dia ada dua benda tu, ada dua perkara. Satu, penetapan kalender hijrah. Bulan Muharram sebenarnya bulan penetapan kalender hijrah ini bermula di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kesepakatan ahli sejarah boleh dirujuk kepada penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijrah. Perjalanan hijrah Nabi bermula pada bulan Rabiul Awal. Adapun hijrah yang disebut di dalam bulan Muharram ini adalah merujuk kepada penetapan awal kalender hijrah. Itu dua perbezaan yang kadang-kala timbul kecelaruan dalam kita membahas tentangnya. Namun tidak menjadi satu kesalahan untuk kita berbicara, bercerita tentang perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
untuk mendekatkan masyarakat dengan Nabi SAW melalui peristiwa hijrah, yang di sana terdapat sangat-sangat banyak manfaat yang boleh kita petik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun saya nak fokus kepada tajuk kita pada malam ini, di samping kita masuk poin-poin penting yang boleh dimanfaatkan daripada peristiwa hijrah Nabi SAW untuk disesuaikan dengan transformasi. Hari ini orang cakap transformasi, bahasa canggih. Hari ini orang bercakap tentang perpaduan. Macam mana transformasi ataupun dalam bahasa terjemahannya, perubahan itu mampu menjamin perpaduan. Ini yang perlu kita bincangkan. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, tadi baru YB sebut, kita baru selesai pemilihan yang saya kira mencetus pelbagai polemik. Bahkan bagi pandangan saya lebih dahsyat daripada PRU. Pemilihan ni lebih dahsyat daripada PRU. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perselisihan, kekhilafan adalah isu yang takkan dapat diselesaikan oleh siapa-siapa pun. Maknanya, maksud saya, tak mampu untuk kita jadikan semua manusia itu sependapat. Mustahil. Dan hal ini telah disebut oleh Nabi kita SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang masyhur, sangat popular hadis ini, yang mana Irbad bin Sariyah menceritakan di subuh hari Nabi SAW tiba-tiba memberikan satu nasihat, yang mana sifat nasihat tersebut ka'annaha mau'izatun muwaddi', seolah-olah ia merupakan nasihat terakhir Nabi SAW. Last, macam Nabi dah nak wafat. Dan Nabi menyebut, kata para sahabat di situ, bila dia orang dengar nasihat ini, dia orang dengar pandangan-pandangan Nabi SAW, mereka rasa, ini Nabi macam nak tinggalkan kita. Maka mereka meminta kepada Nabi Rasulullah, berikan wasiat kepada kami, berikan nasihat. Nabi sebut dalam ungkapan yang panjang. Kata Nabi, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah walau ta'ammara 'alaikum 'abdan habsyiyya fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ini dia kata poin dari sini. Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, dengar dan taat kepada pemimpin kamu, walaupun yang memimpin itu hamba yang berkulit hitam. Dan sesiapa yang hidup setelah daripada kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maknanya Nabi SAW nak maklumkan kepada kita, perselisihan itu akan terus ada sampai bila-bila. Perselisihan akan ada. Pemilihan kita berselisih, PRU berselisih, dalam kehidupan seharian, dalam AJK, sama ada persatuan ke pertubuhan ke NGO, kita berselisih, berbeza pendapat dan sebagainya, yang mana sukar untuk kita jadikan semua manusia itu sependapat. Jadi bagaimana kaedah dan cara penyelesaiannya? Tuan-tuan dan puan sekalian, zaman berubah, masa berubah, cara hidup manusia berubah, cara manusia berfikir berubah, dan antara individu dengan individu yang lain memiliki tahap pemikiran, kefahaman yang berbeza. Orang tak sama. Kalau tidak semua ada jadi doktor belaka, ataupun jadi engineer belaka, ataupun jadi ulama belaka. Tak. Ada yang cerdik, ada yang kurang sikit, ada yang bidang dia lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu Islam ni dia berkehendak kepada kepelbagaian dalam memberikan pendapat dan pandangan. Cuma Islam memberikan kepada kita juga garis panduan untuk kita mengurus kekhilafan itu. Macam mana kita nak manage agar tak berlaku perpecahan. Sebab itu kita kena faham bila ulama sebut semua perpecahan bermula dengan perselisihan, tapi bukan semua perselisihan itu membawa kepada perpecahan. Dia benda yang berbeza. Selisih lain, berpecah lain. Berpecah perkara yang dibenci di dalam Islam, tapi berselisih belum tentu. Para ulama berselisih pendapat. Al-Imam Syafi'i dalam banyak hal menyelisih Imam Malik bin Anas, gurunya, menyelisih Al-Imam Abu Hanifah banyak, tetapi
ia tidak membawa kepada perpecahan. Al-Imam Syafi'i tidak pernah menampakkan dan menonjolkan kebencian, permusuhan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Tak menampakkan kedengkian terhadap muridnya yang hebat dalam ilmu hadis, Imam Ahmad ibn Hanbal. Murid Imam Syafi'i, pakar hadis. Tapi Al-Imam Syafi'i bila cerita kepada orang tentang Imam Ahmad ibn Hanbal, sebut, kalau kamu nak rujuk tentang hadis, rujuklah kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Laula Ahmad ma alimna al-hadis. Tanpa Imam Ahmad ibn Hanbal, kita takkan tahu ilmu hadis. Walaupun dalam banyak hal dia berbeza pendapat dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikian kita nak cerita, ulama-ulama dulu berselisih, kita juga berselisih. Demikian juga isu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu hijrah Nabi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kekhilafan bukan kekhilafan yang kecil yang berlaku di Makkahul Mukarramah. Tekanan yang diberikan oleh golongan-golongan Arab jahiliyah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tekanan yang besar, bukan tekanan akidah. Kalau kita kata kita hari ini ada ujian, kita hari ini dituduh, kita hari ini difitnah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan ujian yang lebih dahsyat. Sebab itu kalau tanya sahabat-sahabat Nabi, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu balaa? Manusia mana yang paling dahsyat ujian yang ditimpakan ke atasnya? Kata Nabi, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para nabi. Maknanya para nabi, ujian yang Allah timpakan ke atas mereka lebih teruk, lebih dahsyat daripada orang biasa. Maka kita jangan sembanglah, kita kata aku kena ujian paling teruk. Tak, paling teruk ujian adalah ujian yang Allah timpakan ke atas para nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Nabi SAW diuji, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah agar Nabi berhijrah. Ujian-ujian yang ditimpakan ke atas Nabi bukan sahaja ujian fizikal, psikologi. Mereka psycho Nabi, siksa sahabat-sahabat Nabi, bunuh sahabat-sahabat Nabi. Sehingga ke dalam peristiwa Ka'ab ibnul Arat, nama yang popular dalam sejarah, Ka'ab ibnul Arat, dia mai jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansirullaha lana, mengapa tidak engkau doa kepada Allah untuk kami, mengapa tidak engkau minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ni habis luka-luka badan aku, dia tunjuk dekat Nabi. Nabi kata, innakum qaumun tasta'jilun, kalian golongan yang gopoh. Jangan gopoh, sabar dengan ujian. Kerana apa Nabi ni? Sahabat-sahabat disiksa saban hari. Ka'ab luka seluruh badannya, parut-parut, calar-calar, seluruh badannya disiksa. Bilal bin Rabah disiksa, keluarga Yasir dibunuh. Dan demikian dalam sejarah Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk memastikan agama itu sampai kepada kita hari ini. Maka langkah yang diambil oleh Nabi melalui wahyu, tinggalkan Makkah. Walaupun hakikatnya Nabi tak mau, bukti Nabi tak mau tinggalkan Makkah. Kata Nabi, laula ukhrijuni mink ma sakantu ghairak. Kalau orang Arab jahiliyah tak halau aku daripada Makkah, aku takkan tinggal tempat selain daripada Makkah. Maknanya aku takkan tinggal di tempat lain selain daripada Makkah. Nabi tak mau, tapi Nabi taat kepada wahyu, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tinggalkan Makkah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikian peristiwa hijrah, tinggalkan. Kita bercakap tentang hijrah. Bila kata hijrah, orang nak bercakap hijrah masuk politik. Hijrah ni bukan syarat join parti. Dia kena faham benda ni. Sama ada join UMNO ke, join PAS ke, join apa-apa pertubuhan ke, aku telah berhijrah. Tak. Bukan syarat untuk kita berhijrah bererti kita join parti-parti politik. Salah tu. Hijrah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bahasa Arabnya dia daripada perkataan al-hajru yang bermaksud at-tarku, tinggal. Maka Nabi bila kata Nabi berhijrah, Nabi tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Itu asal perkataan hijrah, tinggalkan. Sebab itu di dalam hadis bila Nabi sebut tentang hijrah, kata Nabi, wal muhajiru man hajara ila ma nahallahu an.
Orang berhijrah itu adalah orang yang tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dia. Allah larang dia buat macam ni, dia tinggalkan. Itu orang yang berhijrah. Allah larang dia, Allah haramkan perbuatan-perbuatan maksiat, dia tinggalkan perbuatan maksiat, maka dia kategori orang yang berhijrah. Kemudian dilakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, dia kategori orang yang berhijrah. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, tolong faham konsep hijrah yang disebut oleh Nabi SAW. So bila kita cakap pasal hijrah, automatik kita sedang berbicara tentang perubahan, kita sedang berbicara tentang transformasi. Daripada dulu mungkin kita ada kelemahan, kita ada kekurangan yang perlu kita perbaiki, maka kita berhijrah, kita ubah diri kita tinggalkan keburukan, kita pergi kepada perkara yang lebih baik. Dan sejauh mana ia memberi kesan dan impak kepada perpaduan. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak buat perubahan bukan senang. Nabi nak buat perubahan kena tinggalkan tanah air sendiri. Perubahan yang Nabi nak buat bukan perubahan fizikal. Kita pada hari ini menuntut perubahan fizikal, tuntut yang nu, tuntut yang ni, tuntut yang nu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perubahan yang dibawa oleh Nabi SAW, perubahan cara berfikir. Yang ni yang penting. Dan kalau kita nak bercakap dalam konteks hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara kaitan dengan pembangunan fizikal, sebenarnya ia bukan satu usaha yang baik untuk membangunkan masyarakat. Baik-baik, bukan kata tak baik terus, tak. Tapi bukan satu usaha yang sangat baik untuk membangunkan masyarakat. Usaha yang terbaik untuk kita bangunkan masyarakat, perbetulkan cara masyarakat berfikir. Ini cara yang terbaik. Dan itu yang Nabi buat. Kejayaan Nabi membina jentera-jentera, tuan-tuan, jentera-jentera Islam. Kalau kita pada hari ini orang cakap jentera parti, Nabi bercakap tentang jentera Islam, jentera kaum muslimin yang mempertahankan Islam dengan darah. Mana ada tuan-tuan dan puan sekalian, pada hari ini orang yang nak pergi berjuang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami nak perang, kami tak mau pikir anak pinak kami tak mau pikir kaum keluarga kami nak perang di luar bandar Madinah." Kau kata golongan Ansar. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini dalam sejarah. Mereka tak mau fikir. Sebab apa? Sebab matlamat mereka syahid. Kalau tengok tuan-tuan dan puan sekalian dalam sejarah Andalusia, panglima tentera Islam yang terkenal Tariq ibn Ziyad, yang diturun masuk ke Cordoba, masuk ke Spanyol. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia masuk macam mana? Berapa ramai jumlah tentera Islam ketika itu yang dia bawa? 12,000. Nak berlawan dengan tentera King Roderick, berapa ramai? 100,000. Sampai Mat Saleh hak tulis sejarah fikir macam mana boleh menang 12,000 menewaskan 100,000. Sampai mereka create, palsukan sejarah. Apa cerita yang mereka buat? Apa cerita yang orang putih buat, tuan-tuan dan puan sekalian, tentang sejarah Islam, yang kita sendiri menukilkan penceritaan ini tanpa teliti kesahihannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata Tariq bin Ziyad datang dengan tentera Islam seramai 12,000 orang melalui jalan laut, mai dengan kapal, mai dengan perahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi bila sampai turun tentera Islam takut, sebab sana tentera orang bukan Islam, tentera orang kafir 100,000, tentera Islam baru 12,000. Maka bila orang Islam ni nak balik, nak lari, Tariq bin Ziyad kata, "Hamba tak boleh, aku bakar dah semua bot, kapal-kapal dah bakar semua." Jadi kata Tariq bin Ziyad dalam khutbah dia yang masyhur, yang ni orang barat cerita, bukan dalam riwayat sejarah Islam, tak. Tuan-tuan dia berkata apa? Dia berkata, Tariq bin Ziyad berkata, "Di hadapan kamu musuh kamu, di belakang kamu laut, kapal-kapal telah dibakar. Sama ada kamu mati dalam keadaan yang mulia, ataupun mati dalam laut dalam keadaan yang hina." Maka masa tu barulah datang semangat, baru boleh lawan sampai mati. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya Islam tak ajak pun bakar kapal pun.
Dalam ini riwayat sejarah yang telah dipalsukan, yang kita kena betul. Tentera Islam datang, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan niat berperang kerana Allah, gugur syahid. Itu penerapan yang diterapkan oleh ilmuwan Islam dulu, dan mereka terima. Ini perjuangan asal, ini perjuangan Islam. Berjuang kerana Allah, bukan kerana nak tawan, nak dapatkan kuasa, nak dapatkan kedudukan, tak. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, dia berbeza. Ini di masa pembukaan Spanyol, pembukaan Andalusia. Berbeza semasa zaman kejatuhan Andalusia. Ketika mana tuan-tuan, 700 tahun selepas itu Andalusia jatuh. Jatuh dia bukan biasa, jatuh menghudung. Teruk. Sebab apa? Sebab pemimpin selepas itu. Kenapa pemimpin selepas itu? Mereka tidak lagi memikirkan perjuangan atas nama agama, perjuangan atas nama Islam, tetapi mereka memikirkan perjuangan untuk memenuhi kepentingan dan keperluan pribadi. Maka berpecah kota Andalusia, Cordobanya, Toledonya, dan yang sewaktu dengannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila berpecah, senanglah orang kafir masuk, senanglah orang Kristian ketika itu masuk dan menguasai Andalusia secara menyeluruh. Tu beza. Awal ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Islam dia tak takut, tuan-tuan dan puan sekalian. Nak buat perubahan, dia tidak ada istilah takut di dalam Islam. Cuma Islam berikan kepada kita kaedah, bukan suruh angkat perang, angkat parang, angkat pisau, angkat senapang pergi melawan berkeliling orang, tak. Dia ada disiplin dia. Dia kena ada kaedah dia. Dalam kita nak buat perubahan, kita kena ada sabar, kita kena ada strategi, kita kena ada musyawarah, perbincangan. Dia tak boleh nak bertindak lone ranger, pergi seorang-seorang, pergi balon orang ni, tak boleh. Dia kena ada kesepaduan. Sebab tu kita lantik ketua. Ketua dia akan mengepalai, dia akan memacu perjuangan. Asas-asas yang disepakati, objektif yang disepakati, hasil keputusan mesyuarat, tuan-tuan dan puan sekalian, kita rancang strategi dan kita follow, ikut strategi tersebut. Barulah kita boleh namakan ianya satu transformasi. Dan barulah dalam rangka kita memastikan transformasi itu berkesan, tidak akan berlaku di sana perpecahan. Sebaliknya terbentuk perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebut di sini, bila saya duk cerita kisah Andalusia, tuan-tuan, kan baru-baru ni kan sempena Andalusia ke Putrajaya, program yang dia orang buat di Putrajaya. Cerita pasal Andalusia ni, tuan-tuan, saya seronok cerita pasal dia. Baca tentang Andalusia ni syok. Sebab dia menunjukkan kepada kita bagaimana terbentuknya sesuatu tamadun. Tamadun ni dia bukan boleh orang katakanlah kita katakan pakar dalam ekonomi. Seorang dia pakar dalam bidang ekonomi, tak ada dah pakar dalam bidang agama, tak ada pakar dalam bidang pembangunan, tak ada pakar dalam bidang pentadbiran. Pakar ekonomi saja tak cukup. Dia kena ada saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bertahannya kerajaan Andalusia, kerajaan Islam di Spanyol, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana kesepaduan ini, kolaborasi ini. Kita ambil contoh, tuan-tuan dan puan sekalian, zaman pemerintahan imam yang masyhur mereka, khalifah yang masyhur, Abdul Rahman Ad-Dakhil. Nama dia Abdul Rahman Ad-Dakhil. Apa yang dia buat? Dia diminat architecture. Maka dia mula-mula yang buat masjid yang terbesar ketika itu di dunia setelah Masjidil Haram di Cordoba. Dia buat masjid itu dulu. Lepas zaman dia Amir, dia bagi nama Amir Hakam ataupun Amir Hamzah, kata bukan Amir Hakam. Amir Hamzah ini apa dia buat? Dia buat pelaksanaan undang-undang Islam. Amir Hakam buat apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Amir Al-Hakam dia banyak fokus kepada melatih tentera-tentera, wujudkan kuasa tentera yang kuat.
Mai pula yang penghujung, Abdul Rahman Al-Awsat. Dia buat apa pula? Dia buat masuk ilmu Islam. Dia memartabatkan keilmuan. Jadi nampak ada gabungan di situ, kolaborasi di situ. Yang pakar pembangunan ada, pakar pentadbiran ada, pakar strategi perang ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, pakar perlembagaan, undang-undang ada. Dan kemudian dihubung pula dengan keilmuan Islam. So di sini terbentuknya satu tamadun. Mana mungkin kita nak cakap di sini seorang, saya nak bawa yang ni ya. Dia seorang-seorang berjalan, tak boleh. Dia perlu kepada kerjasama. Sebab tu dalam kita berbicara tentang transformasi, kita nak cakap tentang perpaduan, yang ni kita kena ada wujud semangat untuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama, tolong bantu dalam hal-hal kebajikan dan hal-hal ketakwaan. Yang ni tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira baru kita dapat menyelesaikan masalah yang berlaku dalaman hati kita pada hari ini, khususnya dan luaran umumnya. Sebab sedih tengok kekhilafan yang berlaku hanya pasal nak pilih, yang ni nak pergi jadi ketua bahagian, yang ni nak pergi jadi ketua ni, yang ni nak jadi ketua ni. Kita bergaduh, tersebarnya cerita-cerita yang tidak baik antara satu dengan yang lain, tersebarnya fitnah-fitnah, tersebarnya umpatan-umpatan yang saya kira, bukan saya kira lah, memang menyalahi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Jangan bercakaplah pasal transformasi kalau kita tak dapat ubah sikap kita demi mencari perpaduan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini kekecewaan yang berlaku di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ali kecewa dengan sikap Muawiyah, Muawiyah kecewa dengan sikap Ali bin Abi Talib. Mereka berselisih, tapi mereka tak hina antara satu dengan yang lain. Namun perselisihan mereka itu, orang ketiga mengambil kesempatan. Mereka laga-lagakan antara satu dengan yang lain sehingga berlaku pertumpahan darah yang besar. Sebab tu ni masalah, kalau kita nak berkelahi sesama kita, tengok sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Orang ketiga, pihak ketiga akan mengambil kesempatan atas kekhilafan yang berlaku di kalangan kita. Sebab tu saya kata, kalau macam ni punya hal, UMNO tak boleh bercakap pasal transformasi, UMNO tak boleh bercakap pasal perubahan, UMNO tak boleh bercakap tentang perpaduan. Sia-sia. Sebab kita tak mampu nak selesaikan, tak mampu nak dekatkan, tak mampu nak jadikan sejarah umat-umat terdahulu sebagai ibrah, pengajaran untuk membetulkan dan meluruskan asas perjuangan kita. Ini sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Saya minta maaf, saya tak berapa reti nak buat lawak. Saya biasa dengar Ustaz Kazim, Ustaz Azhar Idrus, saya tak reti. Saya minta maaf, saya ceramah tu straight je lah. Undang-undang orang tak reti. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira saya tanya kepada pengurusi majlis tadi ni, ada Q&A ataupun tidak. Katanya ada Q&A, dibuka kepada Q&A. Jadi saya kira saya nak panjangkan soal jawab, lebih berkesan dan lebih saya kira bermanfaat majlis kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab isu, kalau nak cakap pasal isu hijrah, perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kira umum konsep dia saya dah bagi dah. Manfaat dia, matlamat objektif hijrah Nabi adalah membina perpaduan satu, kemudian kedua membawa perubahan. So kita cakap pasal perubahan, kita bercakap pasal perpaduan secara umumnya. Namun di sana saya yakin ada soalan-soalan yang mungkin bersifat khusus, sama ada tentang perjalanan hijrah ataupun tentang isu-isu di luar sana, isu-isu semasa dan yang lainnya yang mungkin saya boleh kongsi dan memberikan pendapat serta pandangan. Maka saya buka seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, kawan-kawan, untuk kita berdiskusi dan kita memeriahkan lagi majlis ilmu pada malam ini dengan soal jawab. Wallahu alam, dipersilakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu kalimah Allah ni isu lama lah, tak selesai-selesai lagi. Kita nak bertengkar pasal kalimah ni. Dia isu dia mudah aja. Sebahagian besar pihak yang menuntut penggunaan kalimah Allah ini di dalam herald, suara habak ya,
Dan sebahagiannya juga minta agar ditulis, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, maksudnya di dalam Injil mereka. Tuan-tuan, yang menuntut ni sebagian besarnya tak pernah guna pun kalimah Allah. Duk tengok Twitter mereka, duk tengok Facebook mereka, duk tengok blog mereka, semua pakai God. Tak pakai pun kalimah Allah pun. Jadi yang riuh sangat apa pasal? Yang tu satu pula. Kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tertarik baru-baru ni Dr. Zakir Naik. Kita kenal Zakir Naik no? Bukan Zakir turun, Zakir Naik. Zakir Naik ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia pakar comparative religion, pakar perbandingan agama. Saya cadangkan tengok video dia jawab isu ni. Bila dia datang baru ni ke Malaysia, dia dapat tokoh Ma'al Hijrah, kerajaan Malaysia bagi dekat dia. Dan dia memang diiktiraf worldwide ni kan. Bukan cerita orang kampung ni, cerita worldwide ni. Dunia ni tuan-tuan sekalian. Zakir Naik, orang tanya dia dalam satu majlis di Malaysia pasal isu kalimah Allah. Dia bagi satu jawapan yang saya kira kita pun nak bagi jawapan macam tu, tapi dia bagi satu jawapan ni yang sepatutnya difikir oleh ilmuwan-ilmuwan dalam negara kita, juga masyarakat-masyarakat di luar sana. Di mana saya lihat apa yang saya fahami daripada apa yang beliau sebut, beliau membezakan antara situasi Malaysia dengan situasi di luar sana. Itu satu. Kedua, beliau membezakan antara penggunaan kalimah Allah dengan memaksudkan Allah itu tiga dalam satu, dengan penggunaan kalimah Allah yang memaksudkan Allah itu satu. Dia beza. Dia dua beza yang dia bawa. Jangan pening, saya cerita satu-satu secara ringkas dan mudah. Satu, tuan-tuan dan puan sekalian, isu di Malaysia dengan isu di luar sana lain. Isu di Malaysia majoriti orang beragama Islam. Isu di Malaysia juga, tuan-tuan, bukan setakat majoriti beragama Islam. Tidak pernah digunakan dalam mana-mana penulisan, bahkan percakapan orang bukan Islam, kalimah Allah itu digunakan. Tak nak dengar pun Tok Sami ke, kan baru-baru ni pun ada dituntut oleh Sing pun nak guna kalimah Allah baru ni. Kita tak pernah dengar pun sebutan ni. Dia bukan seperti di luar sana. Di luar sana kalau Kristian di Jordan, Kristian di Syria, mereka memang menggunakan pun kalimah Allah. Memang guna. Dalam sebutan harian, insya-Allah, alhamdulillah, memang dia guna. Itu kalau di sebelah Timur Tengah, Kristian di sebelah Timur Tengah. Jadi dia kata dia beza di Malaysia. Jadi mengapa adat ataupun suasana di Malaysia ini cuba dicemari dengan cadangan-cadangan dan tuntutan yang selama ini rakyat Malaysia hidup bahagia, hidup aman tanpa isu ini dimainkan pun. Daripada mereka dulu mana ada pernah sebut isu kalimah Allah ni? Baru-baru ni ya. Tentu ada bukan silap. Jadi itu satu. Kedua, dia bezakan antara guna kalimah Allah dengan memaksudkan dia Trinity, Tuhan tiga dalam satu. Yang tu tak boleh. Dan kita sendiri tak boleh mengizinkan. Dia bawa firman Allah dari beberapa surah, antaranya surah Al-Maidah, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur orang yang berkata Allah itu Tuhan tiga dalam satu. Dia bawa ayat tu satu. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, apa kata dia? Dia kata orang Kristian pada hari ini, dia sebenarnya telah menyelisihi kitabnya sendiri. Di dalam kitabnya yang asal tak pernah bawa pun Trinity, tak pernah kata pun bahawasanya Isa itu Tuhan, Jesus itu Tuhan, tak pernah kata pun. Dan tak pernah kata pun Tuhan itu tiga dalam satu. Mereka sendiri telah menyeleweng kitab mereka, menunjukkan mereka sendiri tak berhak untuk guna kalimah Allah itu dalam keadaan mereka tidak mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Sedang di dalam Al-Quran kata apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Tuhan yang satu.
Jadi tuan-tuan, itu jawapan Zakir Naik. Bahkan ada banyak lagi dia cerita, cuma saya nak sebutkan di sini bagi kita clear. Kadang-kadang saya minta maaf, saya mungkin tak setuju dengan pandangan-pandangan yang mungkin bagi saya agak keras. Siapa yang membenarkan guna kalimah Allah, dia telah murtad dan sebagainya. Tuan-tuan, dia tak sampai ke tahap tu. Kita pertahankan kalimah ni kerana kita bimbang anak generasi kita akan datang. Bayangkan kalau kalimah ni, tuan-tuan, diberikan keizinan diguna pakai oleh orang bukan Islam dalam negara kita, nanti dia akan naik banner-banner, dia akan naik poster-poster tulis Allah telah berfirman. Ayat dia bagi terjemahan. Mampukah kita bezakan itu ayat Quran ke itu daripada kitab Injil? Mungkin sebagai seorang ilmuwan, ulama ke yang hafal Quran dia boleh beza, tapi bagi orang awam sukar untuk dibezakan. Maka yang ni kerajaan kita memainkan peranan. Dia tak bagi guna. Yang di Sabah Sarawak kita turun pi cek dah. Di Sabah Sarawak tu yang bagi guna apa? Sebab mereka menggunakan terjemahan Bible, Injil dalam bahasa Indonesia. Turun-temurun dah. Lama dah, puluh tahun dah pakai. Tapi dalam perbualan harian mereka, padri-padri Kristian, orang Kristian di sana yang majoritinya terdiri daripada orang Cina, orang Kadazan, tuan-tuan sekalian, mereka tak guna pun Allah, tak guna pun. Dalam zikir, dalam sebutan, dalam ucapan, tak guna pun kalimah Allah. Hanya tertulis, tertera di dalam terjemahan Bible sahaja. Jadi yang ni yang kita kena faham dan kita kena perjelaskan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So kita nak pertahan ni ada sebab dia, bukan syok-syok nak berkelahi dengan orang, nak berebut ke, tak. Tetapi kita ada sebab musabab. Sebabnya gerakan missionary, kristianisasi, duk kristiankan orang ni sangat serius pada hari ini dalam konteks negara kita. Mereka agresif, mereka bersatu tentang agama mereka. Kita sama-sama kita bab hudud tak habis-habis bertengkar sampai hari ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ada pesan baru-baru ni saya adalah bertweet dengan seorang YB ni pasal hudud. Dia macam ni, dia keluar satu statement yang saya kira boleh diragui statement tersebut. Apa statement dia sebut? Dia kata hudud ni, perkataan hudud dah lama pakai dah. Hudud ni maksudnya hukum-hukum Islam lah, hukum syariat Islam lah. Maksud dia habaq macam tu. Dah lama dipakai, dah dalam Quran pun guna kalimah hudud. Saya tanya soalan dekat dia. Bila dia kata lagu tu, dia buat statement umum. Saya tanya soalan. Saya kata, YB, saya nak tanya, boleh tak kongsi dekat saya ayat mana dalam Al-Quran yang menyebut perkataan hudud dan ia memaksudkan hukum hudud? Saya tanya, banyak kali tanya, mana YB, mana? Dia kata, apalah, takkan tak tahu, ustaz saja mengaji tak guna, lepas ni sijil pergi buang atau sampah. Dia kata, lah, apa ni YB nak marah-marah? Saya pun heran, siapa sampai nak marah. Saya tanya, sebab apa? Sebab bila bercakap kita kena ingat, tuan-tuan, dalam Al-Quran perkataan hudud makna dia umum. Makna dia bukan merujuk kepada hukum jenayah syariah sahaja, hukum hudud saja, potong tangan, sepak, hukum bunuh bagi yang rejam sampai mati. Perkataan hudud dalam Al-Quran merangkumi semua perkara dalam agama. Apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, itu masuk hudud. Sebab tu bila bercakap tentang isu apa, contohnya dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala bercakap pasal isu pembahagian harta pusaka. Lepas ayat pembahagian harta pusaka, Allah sebut apa? Tilka hududullah fala ta'taduha. Demikianlah itu merupakan hudud Allah, jangan kamu melanggar perkara batasan tersebut. Hudud itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada hukum pembahagian harta pusaka di situ. Dan perkataan hudud maksudnya umum, hak, batasan yang tak boleh kita langgar.
Bila bercakap hududullah, batasan yang Allah letakkan yang tak boleh kita langgar. Saya tanya yang tu je. Dia tak boleh jawab, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia kata apa ni, bodoh ni, ni dalam ayat ni ada perkataan hudud. Dalam ayat dia perkataan hudud. Saya kata betul lah ayat ni ada perkataan hudud. Tapi adakah hudud itu merujuk kepada hukum-hukum jenayah syariah? Sebenarnya perkataan hudud ni untuk merujuk kepada hukum jenayah syariah ini datang daripada ijtihad para ulama hadis. Depa guna perkataan hudud merujuk kepada hukum hudud. Bukan kata tak betul. Tapi dalil daripada Al-Quran tu dia tak jelas sebenarnya. So kalau nak bercakap pun biar bercakap bagi ada facts. Tuan-tuan dan puan-puan, bercakap bagi ada facts. Jangan bercakap main pakai tibai, pakai balon ni, pakai ambil ayat Quran, pakai guna tanpa melihat dan merujuk kepada prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah tafsiran Quran. Apatah lagi sekarang ni letih dah bercakap bab hudud ni. Daripada saya sekolah rendah sampai hari ni dia dengar bab hudud tu. Lah ni Mahkamah Syariah di Kelantan, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada nak bagi izin untuk bab hudud. Buat, laksanakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, Tan Sri Anwar Musa pun saya difahamkan dalam Facebook dia kata buat, dia sokong untuk buat. Jangan bagi alasan guna-guna. Tahulah ni pemilihan PAS nak main ni pakat-pakat duk cakap bab hudud balik. Lah jangan lagu tu. Kita betul-betul biar betul. Saya bagi tahu tuan-tuan secara terus terang. Kita pemuda, kita akan adakan insya-Allah, kita dalam perancangan untuk adakan conference hudud. Sebab apa? Sebab kita sebelum nak cakap pasal pelaksanaan, kita nak cakap dulu, kita nak educate, fahamkan masyarakat tentang hudud. Ni saya tanya orang apa tu hudud? Sula. Apa ni hang ni? Mana ada dalam hukum hudud sula orang? Maknanya ada orang sampai tak tahu hudud sampai ke tahap tu. Jadi kita nak educate masyarakat, kita nak educate ni kawan-kawan MCA, MIC, pun ni tak faham. Apatah lagi WAP. Lepas tu kita dah cakap dah hampa kena terima. Terima dia pun tak faham. Mana boleh kita nak salahkan depa tolak? Kita bertanggungjawab berikan penjelasan ilmiah kepada mereka. Jadi pemuda mu akan ambil langkah ni insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk anjurkan conference hudud terbuka, kita debate, kita bahaskan. Bukan untuk nak laksanakan apa-apa. Yang tu kemudian yang kita nak bahaskan peringkat pertama, apa itu hudud dulu. Apa dia benda ni? Apa ke undang-undang ni? Apa hukum ni, tuan-tuan dan puan sekalian? Supaya masyarakat jelas dan masyarakat faham. Kalau tidak, nanti lagi 4 tahun nak pilihan raya keluar pula hudud. La haula wala quwwata illa billah. Jadi saya sampai rasa macam bukan kata bosan hudud kita tetap akan terus bercakap, tapi bosan dengar orang bercakap benda ni tapi bukan nak buat pun. Jadikan dia sebagai isu dan kepentingan politik je. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak cakap bahawa hudud, ketepikan kepentingan politik, letak parti ke tepi, letak Islam tu di atas. Maka kita bercakap pasal hudud kerana hudud sebahagian daripada ajaran Islam, bukan hudud ni sebahagian daripada ajaran parti. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, ini kita kena bawa satu wacana pemikiran, bahaskan benda ni. Ini dah duk bercakap bahawa hudud ni sibuk. La haula wala quwwata illa billah. Jadi wallahu a'lam. Maksud tu ada puan sekalian, memang asal di dalam Islam berhala-berhala ni kita kena roboh. Berhala-berhala asal di dalam Islam kita kena roboh. Sekiranya kaum muslimin mendekati, mengambil barakat daripada berhala tersebut. Bukan bererti kalau agama lain ada, pendirian agama mereka mereka nak buat, itu terpulang kepada mereka. Tuan-tuan, itu prinsip Islam. Islam bagi hampa nak beramai dengan agama hampa, beramai. Tapi kalau sampai orang Islam pergi ke sana, itu tak boleh. Kita perlu ambil pendekatan untuk tutup tempat tersebut. Namun apa yang berlaku hari ini isu lain. Isu yang disoalkan tadi, isu kuil. Isu kuil ni, saya tertarik dengan YB Kunan, Menteri Wilayah. Dia jawab dalam parlimen. Saya kira jawapan yang menarik. Tuan-tuan dan puan sekalian boleh tengok. Dia study pasal kuil ni. Kuil ni apa dia punya syarat-syarat nak bina kuil dalam ajaran Hindu. Bukan ajaran ni, ajaran Hindu ni syarat nak bina kuil apa? Nak kena ada sumber air, nak kena ada, contoh kalau dekat telaga ke, dekat sungai ke, dekat apa ada sumber air. Tadi
yang kuil yang bercakap jangan roboh ni, kawasan tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sumber air mana? Jalan Piramli apa kan? Ada sumber air mana? Sudah ada sungai kat situ. Kot ada air terjun ke apa ke? Tak ada apa pun situ. Dari sudut prinsip bina kuil tu pun menurut agama Hindu pun dah salah. Tuan-tuan, tu satulah yang tu dia buat sedikit rincian. Boleh tengoklah jawapan dia, tertariklah ada sahabat saya sebutkan. Satu. Keduanya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tahu dalam Selangor sebelum ni pun kerajaan Pakatan Rakyat robohkan hampir 7 kuil. Tak ada siapa bising pun. Mana suara-suara ni? Mana suara-suara yang kata MIC ni apa semua ni, mana? Janganlah jadi nak mengambil kesempatan dalam isu ni. Jangan khianat kepada persahabatan. Saya nak sebut benda ni. Kita bertahalus siasi, kita orang kata apa, bersepakat, bekerjasama dalam hal-hal kebajikan, dalam isu-isu yang seperti ini. Jangan kalian ambil kesempatan. Isu nak roboh kuil ni, ini isu keputusan dan kelulusan mahkamah. Tu pun tak roboh pun, baru roboh bangunan-bangunan di sekitar dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian ni, kadang-kadang saya pelik. Benda yang dapat arahan mahkamah ni, dapat arahan mahkamah suruh buat, tak buat. Tapi ni dalam parlimen tu yang dilarang lah, mana berlaku dalam sejarah koyak ni, bukan takat koyak usul ni, dia kertas usul tu dia ronyok kertas usul. Lepas tu ada pun yang syoknya ni dia duk lipat nak buat roket. Ada juga orang buat roket pakai kertas lah ni. Kalau budak-budak, anak-anak kita buat roket pakai kertas boleh tahan, ni orang tua-tua ni dia buat roket dah lipat nak balik kertas usul. Malu kat orang lah tuan-tuan dan puan sekalian. Hak tu tak boleh hampa pergi buat. Hak ni yang diarahkan. Namun betapa tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan bagi lagi ruang. Bukan saja nak pergi duk roboh. Jadi tengok dekat sini ya, tuan-tuan, cuba perhati kat sini. Kita isu yang disepakati kaum muslimin, isu masjid ke isu surau, kita pecah. Pas kot ni, UMNO kot ni. Tapi depa tengok dalam agama depa, dalam ajaran mereka yang menyentuh sensitiviti agama mereka bersepakat. MIC ke duduk sekali dengan DAP ke duduk sekali dengan tim-tim mereka bersepakat. Jadi saya nak nasihatlah di sini, setidak-tidaknya mereka sepatutnya datang bertemu dengan menteri, berbincang dengan menteri daripada pihak MIC. Jangan sama sekali mengambil kesempatan ini untuk menyerang sesama parti-parti komponen dalam Barisan Nasional. Benda ni perlu disebut dan perlu difahami bahawa benda kita kena tegas dalam isu ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Undang-undang is undang-undang. Hatta surau Salahiyah dulu yang di Al-Ustaz dah dirobohkan kan, atas asas ataupun atas alasan pembangunan. Roboh, buat macam mana roboh? Buatlah demonstrasi ke apa ke, roboh. Okey, ikut undang. Kita tak timbul isu pun sampai nak cabar-cabar. Jaga ni, nanti orang tak sokong ni. Takkan bercabang lagu tu. Cukup lah. Jadi kita sama-sama menghormati kekhilafan, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini bukan benda yang besar pun. Bahkan tuan-tuan dan puan sekalian, ini berkaitan langsung dengan undang-undang. Gunakan prosedur yang sepatutnya. Adakan banyak perbincangan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, soalan yang sangat baik. Sudah tentu titik persamaan yang ada antara kita dengan saudara-saudara kita kalau berbicara dalam konteks politik hari ini, akidah, agama. Itu titik persamaan yang paling jelas, yang kadang-kala kita gagal rasai perkara tersebut. Kita tak ada feel. Betul, kita tak ada feel, tak rasa benda tu. Kita tak rasa benda lain. Sedangkan di dalam Al-Quran tuntutan perpaduan semuanya bermula dengan tauhid, dengan akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, merujuk kepada agama Allah, merujuk kepada akidah tauhid, mengesahkan Allah. Jangan kamu berpecah belah. Itu adalah asas kepada perpaduan. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu titik pertemuan kita. Kalau semua faham yang tu, sudah tentu kita sentiasa akan mencari penyelesaian daripada permusuhan. Kita akan cari penyelesaian. Bukan nak cari masalah, create masalah. Orang ni tengok peluang nak balun kawan ni, kawan ni tengok peluang nak balun kawan ni. Tak kena macam ni.
Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, antara usaha untuk kita lakukan pembaharuan ni, kita kena kritis. Kritis ni kedua-dua pihak. Kita mengkritik, kita juga perlu bersedia dikritik. Masalah dia, bila orang dia kritik orang tak apa, orang kritik dia tak boleh. Macam mana nak cari titik persamaan, titik pertemuan? Kita kritik, okey, ni tak betul, ni tak betul. Lepas tu orang kritik kita, mana boleh? Takkan aku salah? Tak, mana boleh dulu. Kita juga perlu bersedia untuk dikritik. Kita juga perlu bersedia untuk dikoreksi, disemak. Sebab tu saya tuan-tuan dan puan sekalian, laporan audit negara, saya tabik. Ini bukti kita cuba lakukan transformasi, kita telus bagi tahu kat mana kurang, kat mana duit ni, kat mana duit, macam mana berlaku, kat mana kerugian, kat mana kegagalan, kat mana. Okey. Ini satu usaha yang baik untuk kita tingkatkan prestasi dari masa ke semasa. Jangan kita tengok. Masalahnya kadang-kadang kita sendiri tengok, laporan audit, ni macam hentam kita ni. Jangan. Kita ambil benda ni sebagai satu pendekatan positif, koreksi diri, mengakui kesilapan dan kesalahan. Ini membuktikan ketelusan kerajaan. Alhamdulillah. Setidak-tidaknya, mungkin kita kata banyak benda lagi, setidak-tidaknya kita mulakan, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini semua kita nak tengok salah kerajaan. Tuan-tuan, seimbangkan. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita faham asas perpaduan kita, titik persamaan kita, akidah tauhid, mengesahkan Allah, takkanlah kita nak serang saudara kita sampai ke tahap yang sangat-sangat mendukacitakan. Takkan sampai ke tahap mengkafirkan, takkan sampai ke tahap menyesatkan. Saya tak setuju dua-dua pihak. Ada pihak daripada pihak PAS pun contoh main nak kafirkan UMNO. Ada daripada pihak UMNO pun nak pergi kafirkan PAS. Saya tak setuju benda macam ni. Memadailah berbahas secara ilmiah tanpa nak membawa kepada penistaan, kata-kata nista, kata-kata keji, mencerca, ambil peluang atas pentas-pentas politik, hina orang, maki orang, kafirkan orang. Mana mungkin tuan-tuan dan puan kita nak bercakap pasal perubahan, perpaduan, mustahil. Dan apa yang membimbangkan saya pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, apabila yang saya katakan tadi, asas perpaduan kita akidah, tauhid, akidah. Apabila ada pihak tuan-tuan dan puan sekalian, dia lari daripada asas tersebut, dia pi kepada perpaduan atas asas bebas berfikir, kebebasan berfikir. Maksudnya dia berbahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi ini human rights. Yang tu nak duk sebut Komango tu di Geneva, tuan-tuan dan puan sekalian. Ni tuntutan semua menuntut hak asasi manusia. Kita dengar, apa masalah ustaz? Ini hak asasi. Tuan-tuan, Islam bagi hak tak bagi hak? Islam bagi hak. Hak asasi? Ya, hak asasi. Kok mana Islam bagi? Ya, Islam bagi bersuara. Tapi Islam berikan garis panduan dalam bersuara. Islam bagi nak pilih pasangan, Islam bagi. Hang pilihlah perempuan macam mana pun. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Syarat dia mesti perempuan. Hang jantan, hang mana boleh pilih jantan juga. Hang perempuan, hang tak boleh pilih perempuan. Kena jantan. Ini garis panduan yang Islam bagi. Islam bagi cerita pasal tentang keturunan, tentang kecantikan seorang perempuan, tentang apa lagi? Tentang harta benda, tentang pegangan agamanya. Ini Islam gariskan. Islam bagi hak untuk kamu pilih, tapi kena ikut prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Islam bagi hak untuk kamu menegur dan memperbetulkan pemimpin. Apa hak kamu untuk membetulkan pemimpin? Bagi hak. Islam bagi hak untuk kamu berbelanja, tapi kamu jangan sampai membazir. Islam bagi hak untuk kamu berhibur, tapi kamu jangan sampai lalai. Tapi hak asasi yang pada hari ini disuarakan di peringkat antarabangsa, Komango, Geneva dan sebagainya, Amerika Barat, berhiburlah sampai mati. Berhiburlah, hampa buatlah apa pun maksiat. Nak kahwinlah dengan siapa pun nak kahwin. Tak mustahilkah ada suatu hari nanti undang-undang yang membenarkan kahwin dengan rebau? Kahwin dengan rebau boleh? Tak mustahil. Hak asasi.
Berpakaian, Islam bagi garis panduan. Hak asasi kata apa? Biarlah dia nak pakai apa pun dia pakai. Dia nak bersuara, dia cakap apa pun dia cakap. Adakah ini hak asasi sebenarnya? Jadi ini yang saya bimbang. Pemikiran-pemikiran macam ni dilihat mula mencampuri urusan politik tanah air. Mereka masuk dalam parti-parti politik, tak kira dalam UMNO ke dalam PAS ke dalam PKR ke dalam Presiden, mereka masuk, tarik masuk pemikiran yang sama. Ini semua ada ni, kita hati-hati benda ni. Jadi kita bimbang, mereka bawa pemikiran yang bebas daripada keterikatan dengan agama. La haula la quwata illa billah. Sampai saya dah berbual dengan pelajar, student overseas, sangat mengecewakan. Bila bercakap isu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu apa? Contoh, saya cakap isu LGBT kan? Saya kata, kita cakap dari perspektif agama, benda ni haram di dalam Islam dan sebagainya. Dia kata, Ustaz, kita kalau kita cakap haram pun, kerajaan larang, kalau orang nak buat juga. Lah ni berapa banyak orang terlibat dengan LGBT ni, pondan-pondan sana sini pun banyak. Ini saya cakap ni. Jadi lebih baik kita bagi mereka keterbukaan. Dia pun nak pilih, dia pun pilih pasangan dia pun. Yang salah hari ini, dia kata, salah sistem pendidikan kita yang tak betul-betul tekankan isu-isu kerohanian. Yang tu tak apalah, saya boleh terima. Tapi macam mana dia nak bawa kita ke satu ruang, biar manusia bertindak sesuka hatinya. Tapi saya tanya kat dia, saya bersembang lepas tu, saya tanya, ni ente ni nanti anak nak hantar mengaji sekolah mana? Tengok sekolah agama kot. Dia jawab, sekolah agama nak hantar anak pergi. Saya kata dekat dia, tadi yang kata tak payah ada, tak perlu nak didik, tak perlu nak buat sekatan, kenapa nak hantar anak sekolah agama? Yalah ustaz nak bimbing, orang pandai pula, anak hang nak bimbing, orang lain hang tak mau bimbing. Masalah dia, cara fikir yang dah tak betul. Kemudian kerja nak komen kutuk saja. Saya kata kat mereka, hampa ada pandangan yang positif baik, manfaatkan platform, gunakan platform yang positif, guna persatuan, berikan pendapat secara profesional. Tegur betul, kerajaan, kami tak setuju dengan tindakan kerajaan dalam isu ini atas beberapa sebab, 1, 2, 3, 4, 5. Barulah nampak matang dalam kita mengkritik. Jadi ini beza antara pendekatan Islam dengan pendekatan liberal. Sebab tu kita kena hati-hati. Apabila saya tekankan sekali lagi, mereka mula memainkan peranan dalam parti-parti politik. Wallahu a'lam. Itu pandangan. Semacam jawapan saya tadi, saya dah beri penjelasan tuan-tuan dan puan sekalian. Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dah setuju. Yang ni pula kata kerajaan pusat pula. Tuan-tuan, macam ni lah mudah. Ambil mudah je. Masa demonstrasi bersih, orang kata jangan masuk dataran merdeka, langgak rempuh juga. Lah ni kalau kerajaan pusat kata jangan pun, kalau katalah jangan, buatlah juga kalau buat. Apa masalahnya? Sudah tentu tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang akan support, takkan kerajaan pusat nak marah benda ni. Buat. Sebab tu saya katakan kepada mereka, jangan polemikkan dan politikkan isu ni. Hakim Mahkamah Syariah dah cakap, buat. Saya sebagai orang Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tengok benda tu terlaksana. Dan bagi saya nak bagi tahu lah orang non-Muslim, jangan takut. Orang kalau tak mencuri, kalau tak merompak orang, nak takut apa? Tuan-tuan, kalau ikut hukum Islam, yang ditangkap hak tembak pegawai bank baru-baru ni tu, kalau ikut hukum Islam, bukti ada. Tengok satu je bagi ya. Saksi ada 4 orang. Katakanlah, kita ambil dua kes. Ni saya nak cerita macam mana hudud tu dipraktikkan. Bagi kita faham konsep dia. Bukan kata dia tembak-tembak balik, tangkap, pancung terus. Bukan gitu. Dia ada sistem dia ada prosedur dia. Kita ambil satu. Pertama, kalau dia tembak tu, yang tengok dia 4 orang saksi yang adil. Ada 4 orang saksi yang adil. Okey, dijatuhkan hukuman had hudud ke atasnya. 2 hudud. 1, dia merompak dengan bersenjata. Kedua, dia bunuh. 2 benda berbeza ni. Bunuh, qisas, bunuh balik. 1, dia merompak dengan bersenjata. Apa kena buat? Hukum hudud. Potong tangan dan kaki secara bersilang. Itu hudud.
Okey, potong tangan, kaki secara bersilang. Kemudian bunuh. 2 hukuman kan. Kalau cukup 4 orang saksi. Kalau tak cukup saksi tak cukup. Hak tengok seorang kan. Allah tak ada saksi, tak ada buat hudud kan. Mulalah orang bercakap apa ni hukum tak adil dan sebagainya. Ini masalah hampa tak faham. Sama hampa tak faham. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tak cukup 4 orang saksi mengikut kaedah hudud, kita pindahlah daripada sistem tu kepada sistem takzir. Takzir juga adalah sistem ataupun hukum jenayah Islam. Takzir. Takzir ni kita boleh pakai apa-apa bukti. Bukti sampingan dia panggil. Seperti, bukan 4 orang saksi lah, seperti video, seperti cap jari, seperti gambar, seperti DNA. Boleh pakai semua ni. Kemudian bila didapati bersalah, apa hukuman nak buat ustaz? Ini bukan hudud. Boleh kalau kita nak buat macam hudud juga, tak ada masalah. Hukum Islam ni orang tak faham. Orang kata tak ada orang saksi. Kalau macam tu jenuh lah, orang tu kena rogol, lepas tu pergi buat report polis. Mana 4 orang saksi? Tak ada. Kena sebab 80 rotan ataupun 100 rotan. Pasal apa? Pasal tuduh orang. Macam tu progol syok lah dia kata. Hang report kena sebab. Islam bukan zalim macam tu. Tu hampa tak cerdik, hampa tak faham hukum Islam. Kalau tak ada saksi, DNA dah kan. Terbukti dengan DNA, pilih mahkamah. Mahkamah Islam boleh tentukan melalui sistem takzir. Dia pindah daripada hudud pergi pada takzir. Jadi yang saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Jadi daripada duduk sibuk bercakap ni orang bukan Islam, depa tak faham, depa nak kata hukum hudud ni merugikan lah, hukum hudud ni menakutkan orang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang kena tangkap curi, orang kena tangkap bersekedudukan dengan isteri orang, macam mana dipukul dia teruk lah. Tuan-tuan, bahkan sampai mati kena pukul. Orang merompak, berabuk sampai mati kena pukul. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi lebih baik dijatuhkan hukuman Islam ke atas. Sebab tu saya kata ke orang bukan Islam, kita ni sama-sama tak suka jenayah. Hampa tak suka kena rompak, saya tak suka kena rompak. Hampa sudah tentu tak suka suami hampa ada kayu 3 orang perempuan lain. Macam tu juga kami dalam Islam bukan saja tak suka, bahkan di dalam Islam hal tersebut dibenci. Cuma beza kita satu, pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan hukuman. Hampa belum lagi setuju dan belum lagi faham tentang apa itu hukuman Islam. Itu je. Sebab tu kita pergi kepada educate, fahamkan mereka tentang undang-undang dan sistem serta hukum Islam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita kadang-kadang sesama ahli sunnah ni pun dia bercakaran, berbeza pendapat dalam isu-isu yang sebenarnya tak mengeluarkan kita daripada Islam pun. Sedangkan di sana tu ada pihak-pihak yang akidah mereka, pendirian agama mereka bercanggah dengan prinsip Islam. Ajaran Tuhan Harun, ajaran Syiah, ini semua bercanggah dengan prinsip dan nilai-nilai akidah yang kita perlu berikan perhatian serius. Kita kena fahamkan masyarakat tentang Syiah. Orang tak faham lah ni, masih lagi duk kata. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu betul-betul ni. Orang kata apa? Alah Ustaz, Syiah ni dia mazhab biasalah, mazhab-mazhab lain. Ustaz, biasalah khilaf dengan Syiah. Syiah bukan semua sesat, ada juga Syiah yang tak sesat. Saya nak cakap pasal ni dah banyak kali saya nak cakap dah. Lah ni saya nak cakap mudah. Kita nak cakap tentang Syiah yang ada dalam Malaysia ke ataupun tak ada? Syiah yang ada dalam Malaysia bukan Syiah yang dekat dengan ahli sunnah. Syiah yang ada dalam Malaysia keseluruhannya, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah Syiah mana? Syiah Imamiyah, Syiah Imam 12, mai daripada Iran, Iraq tu, Lebanon. Tu Syiah yang ada. Dan apa pendirian ulama terhadap akidah golongan-golongan Syiah ini? Sesat. Bahkan dalam hal tertentu boleh mengeluarkan mereka daripada Islam. Bukan benda kecil.
benda kafirkan sahabat Nabi. Kita duk ceritalah hijrah Abu Bakar duk dalam gua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, korbankan, tinggalkan segala-galanya, teman Nabi, menangis, tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut dan sebagainya. Berdua bersama-sama dengan Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiba-tiba mai puak-puak ni kafir. Saya ada video satu semalam sahabat saya hantar. Syiah sambut tuan-tuan dan puan-puan sekalian hari pembunuhan Umar. Dia buat birthday cake, birthday cake. Dia buat kek nama Hafsah. Dia buat macam parti. Dia buat kek tu nama Hafsah. Dia tulis Allahumma al'an Hafsah. Ya Allah Tuanku, laknatlah Hafsah atas kek tu. Lepas tu sambil ni keliling duk doa, sambil potong kek duk doa, Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aisyah wal'an Umar wa Umar wa Umar wa. Marah sungguh dekat Umar Al-Khattab. Umar tu dia sebut laknat 10 kali. Tuan-tuan, kita sensitif kalau orang kata kat ketua bahagian. Kita sensitif kalau orang kata kat Perdana Menteri. Tuan-tuan, kempen pilihan raya tu, tuan-tuan dan puan sekalian, kempen pilihan raya tu ni, saya tengok kempen tu, saya tengok. Ada beberapa tempat saya lalu saya tengok. Ni bawa gula atau gula. Dia tunjuk dekat perai undi kita ni, gula tu tak depan muka. Saya kata ni saya tak boleh turun, tak sesuai. Nampak sangat majlis suasana jadi tak bijaksana cara kempen pada tu. Bawa joran, bubuh gantung duit buat gitu, pancing depan muka. La ilaha illallah. Macam mana tak berkelahi? Berkelahi lah tu. Jadi berkelahi, bergaduh habislah. Tu kita sensitif. Ni saya nak cakap ni, Umar Al-Khattab, sahabat Nabi yang berjuang pertahankan Islam dengan darah, dengan nyawa, dengan seluruh harta benda, tenaga, berikan idea pembangunan orang Islam, Baitul Mal, sistem pentadbiran, pengurusan yang terbaik di kalangan 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin, bagi cadangan pembukuan semula Al-Quran, penulisan semula Al-Quran. Bukan calang-calang orang. Dikafirkan, didoa laknat oleh puak Syiah. Di mana sensitiviti kita sehingga kita berani berkata, depa ni tak ada apa lah. Mana? Cuk orang kafirkan pak kita tu. Pak hang kafir. Woi, kita menyirak darah ni. Tampak membuih. Ni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita perlu lebih sensitif. Pekah tak ada isu ni. Jadi saya cadangkan tuan-tuan sekalian, satu, kita kena berikan pendidikan. Dalam sistem pendidikan kita kena berikan didikan apa, tentang apa. Tadi kita bercakap comparative religion, perbandingan agama. Kita kena cakap juga tentang perbandingan firqah yang menyandarkan diri mereka kepada Islam. Yang ni kita kurang teliti. Dalam Islam ni pun yang mengaku Islam ramai. Ayah Pin mengaku Islam, Tuhan Harun mengaku Islam, kawan Imam Syiah mengaku Islam, ajaran Duruz, Nusairiyah, Syiah yang pelampau, nu pun mengaku Islam. Jadi kita kena mengaji perbandingan dan perbezaan ini. Dimulakan dengan asas pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Kena orang Kelantan kata kena cerak molek dulu. Cerak molek. Maksudnya kena faham dulu akidah kita. Ni kita dah pergi sibuk duk kaji akidah Syiah, akidah kita pun tak mengaji habis, lah kali pergi jadi Syiah. Macam dulu kan, dulu polis ada cerita kat saya. Dia kata ada SB yang dihantar bersama-sama dengan Jemaah Al-Arqam untuk nak siasat akidah mereka. Tapi pasal dia pun tak ada ilmu, lah kali balik-balik berserbang. Dia Arqam. Berhenti dia polis. Tak ada ilmu. Jadi kita kena buat kajian, kita kena ada penjelasan. Kita faham akidah kita, kuasai akidah kita, kita mengaji perbandingan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian sensitiviti daripada kalangan masyarakat, daripada kalangan pihak-pihak pemerintah, pemimpin negara. Tuan-tuan, Syiah dia masuk, dia guna hubungan diplomatik. Semalam, tuan-tuan, dia buat di dewan, satu dewan di Ampang, besar-besaran. Ada polis jaga di sana. Tapi dia buat tu untuk orang-orang Iran saja, orang-orang Syiah sahaja. Hari Ashura. Kita hari Ashura puasa. Depa hari Ashura buat apa? Maki sahabat Nabi. Hari Ashura hari menanam dendam kepada ahli sunnah. Sebab tu yang pukul belakang.
Pukul tubuh dalam keadaan apa? Kami berani lukakan tubuh badan kami kerana kesedihan kami atas kematian Husain. Tu depa nak abang, itu mesej depa nak bagi. Kita tak ajak buat lagu tu. Islam Ahlus Sunnah tak ajak buat lagu tu. Satu kesalahan. Jadi mereka gunakan hubungan diplomatik ni untuk buat benda-benda macam ni. Kita nak kata apa? Melainkan kata mufti wilayah, kena kaji semula hubungan diplomatik dengan mereka. Berhati-hati. Dibimbangi mereka masukkan ideologi dan pemikiran mereka dalam negara kita melalui pelbagai cara. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni saya kira, sebab tu saya pernah cadangkan supaya ditubuhkan macam satu Suruhanjaya. Kita ada SPED Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, yang mana kalau kadang-kadang orang JPJ kata depa ni ada buat apa tau, kami dah cukup lah JPJ ni. Trafik kata depa ni buat apa tau, tapi depa ni bertindak sebagai pelengkap antara urusan-urusan trafik dengan JPJ. Macam tu juga perlu diwujudkan satu Suruhanjaya untuk tangani isu-isu akidah ni. Sebab JAKIM, JAIS, mereka tak cukup kaki tangan. Maka perlu ada satu Suruhanjaya bebas yang diberikan mandat bekerjasama penuh dengan JAKIM, dapat arahan penuh daripada JAKIM, menunggu fatwa-fatwa daripada JAKIM. Bila diwartakan, mereka turun bertindak, buat kajian, buat analisa, tingkatkan pemerkasaan dari sudut penguatkuasaan. Barulah kita katakan benda ni dapat berkembang dengan cepat dan dapat ditangani dengan secepat mungkin. Jadi saya kira cukup di situ dulu. Kita dan puan sekalian, terlebih kekurangan terkasar bahasa saya mohon maaf. Moga-moga majlis kita pada malam bermanfaat demi memastikan dan merealisasikan usaha-usaha transformasi, yang mana dengan transformasi ini kita berharap dapat menjana perpaduan di kalangan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.